صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 22, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ada sesuatu dengan ta'lil, itu tajuk dia. Mustahil juga ada sesuatu dengan ta'lil. Apa dia ta'lil? Dalam kurungan tu terjemahan dia kerana, illah, kerana. Mana contohnya? Dan yang ada dengan ta'lil ini, manakala ada illah, umpama gerak anak jari, nescaya gerak cincin, dengan tak ada sesuatu yang lain, tanpa syarat. Dengan tak ada sesuatu yang tanpa syarat, dengan tak ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu dengan ta'lil. Mustahil juga ada sesuatu dengan ta'lil, dengan kerana. Bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam perkara yang mustahil, lawan kepada iradah. Mana lawan iradah? Ada sesuatu dengan tak kehendak Allah. Ada sesuatu dengan tergagah, bukan kehendak Allah. Dengan lalai, dengan lupa, bukan kehendak Allah. Itu mustahil. Mustahil juga ada sesuatu dengan illah, dengan turut, dengan tumpang, dengan sekaligus. Dan di bawah tu pula ada sesuatu dengan tabi'ah. Ada sesuatu dengan tabi'ah, perkara tu berlaku secara semula jadi, secara zat dia. Pisau memutuskan secara tabi'i, secara semula jadi, yang bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mustahil belaka ni. Mustahil lawan iradah. Mustahil lawan iradah. Kemudian kalau berpegang Allah tidak menghendaki, perkara tu berlaku tanpa kehendak Allah, hukumnya macam mana dia akan cerita di hadapan. Berpegang perkara tu berlaku bukan kehendak Allah, tetapi dengan illah, dengan tumpang turut, dengan tabi'ah semula jadi di hadapan dia akan cerita, yang tidak dengan kudrah dan iradah daripada Allah, maka tidak khilaf pada kufurnya, kafir ijma' ulama dalam sebuah pegangan. Ni kita
kena amati molek lah ni, kena cermat molek. Hak berkaitan dengan perkara yang berlaku yang bukan datang daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada pegangan tu sampai tahap kufur ijma' ulama. Tapi pegangan tu tiada khilaf dengan bahawa ijma' ulama. Ada juga ada pula yang mana berpegang tidak kehendak Allah, tidak kudrah Allah. Ada yang khilaf pada kapi. Khilaf pada kapi. Ada setengah mengatakan fasik dosa besar, ada setengah mengatakan kafir. Ni kita kena ambil molek ni. Kena mati molek. Hak dalam kitab Pati Paridah ni. Yang mana susunan dalam Pati Paridah ni kita nak jumpa dalam kitab-kitab yang lain. Kadang-kadang tidaklah terperinci sebagaimana dalam kitab Pati Paridah. Mana kita ambil tanda molek. Permulaan daripada sifat wahdaniyah terdahulu, pergi pada sifat kudrah, sekarang masuk pada sifat iradah. Kita kena ambil faham molek dan jadikan Pati Paridah ni tempat kita rojok. Maknanya kalau timbul persoalan, kita buka kitab Pati Paridah. Maknanya apa? Dia detail, dia halusi, dia terperinci. Hak berkaitan dengan pembicaraan sifat kudrah dan juga pembicaraan sifat iradah. Dia kalau rukun iman duduk di bawah rukun iman yang keenam, yang mana sebagaimana saya sebut berulang-ulang, di rukun iman yang keenam ni lah hak banyaknya pegangan yang tergelincir, termasuk di kalangan mereka-mereka yang tidak disangka-sangka pegangan mereka terpesong. Orang pun tidak sangka, dia sendiri pun tak sedar bahawa pegangan tu pegangan yang salah. Ada ni yang tak disangka-sangka terkadang berkaitan dengan rukun iman yang keenam ni pegangan yang terpesong. Yang terdahulunya mustahil ada sesuatu dengan tak kehendak Allah. Mustahil. Sesuatu mana ni? Sesuatu daripada perkara yang harus. Sesuatu daripada mumkinun, mumkinat. Perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Makhluk ni lah. Sebab iradah Allah sama dengan kudrah Allah. Dia tidak berkait dengan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kudrah dan iradah berkait dengan perkara yang harus. Jadi sesuatu di sini sesuatu yang harus, sesuatu yang mungkinun mumkinat, sesuatu yang harus ada, harus tiada. Mana makhluk ni lah semua perkara ni. Makhluk ni mustahil ada sesuatu daripada makhluk ni yang bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk ni bukan hanya ada kita. Setiap saat yang berlaku di kita ni adalah makhluk Allah. Setiap saat yang berlaku di kita ni, setiap saat kita hidup, setiap saat kita nampak, setiap saat kita dengar, setiap saat gerak diam kita tu, kesemuanya adalah datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana kesemua tu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada sesuatu yang berlaku yang bukan datang daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pegangan-pegangan yang terpesong yang menafikan kehendak Allah ataupun menafikan perbuatan Allah ni ada bagai-bagai pula. Ada bagai-bagai. Ada yang terpesong pada bicara qada, ketentuan Allah. Ada golongan yang terpesong pada bicara qadar.
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terpesong pada qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Ada terpesong pada bicara qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada terpesong pada bicara qada ni siapa tahap kafir. Ada yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Ni sebagai contoh. Kita ambil molek, hak salah kita tahu dah salah. Tetapi seeloknya dengan nama-nama pun kita ambil. Hak salah tu nama apa? Tapi tak syarat kita dah tahu nama hak salah tu apa pun tak ada apa-apa. Kita tahu mana akidah yang sebenar, mana akidah yang salah. Akidah salah tu nama apa? Kita tak tahulah, kita hanya setakat salah pegangan pasal tu. Tapi pegangan yang salah ni untuk mengenali mereka, ulama letak nama. Ulama letak nama. Puak salah, kita letak nama dia salah tu. Macam contoh ginilah. Puak-puak ajaran sesat ni salah dia salah tak sama. Jadi letak nama tu kita orang yang letak nama. Dia tak letak nama di hak tu. Ada orang kita yang letak nama. Letak nama ketua dia ke pengasas dia. Letak nama hak apa yang tertonjol pada kesesatan dia. Nak kenal, maka kita orang lah ubah nama kepada mereka. Bukan mereka yang menyatakan kamilah ajaran sesat, nama golongan kami. Dah. Mereka beranggapan mereka lah golongan sebenar. Padahal ni cuma kita nak kenal puak ni, nak beza, kita letaklah nama. Tadilah nama ni kadang-kadang ambil daripada pengasas dia. Kadang-kadang ambil daripada hak sesat tu daripada sudut apa gitu je lah. Ini sama juga. Jadi timbul nama-nama Mu'tazilah yang terpesong ni. Dan kita Kamus Mabawi mengatakan 20 hak Mu'tazilah ni. Nama ni ulama-ulama ahli sunnah yang letak. Contohnya yang menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik ke jahat ke, tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak ada kehendak Allah saja, siapa ke Allah pun tak tahu. Ni pada ni sesuatu yang berlaku ni bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, bukan kata bukan kehendak Allah saja. Bukan Allah tak tahu pun. Sampai masa berlaku barulah Allah tahu. Mana kita? Kita bukan gitu juga. Berlaku kita pun tahu. Berlaku kita pun tahu. Allah macam tu juga. Hak ni kafir. Kafir dah. Macam Allah ni macam kita ni. Allah tidak kehendak dan Allah tidak tahu. Ada ni. Bila Allah Ta'ala tahu, sampai masa kita pilih, kita buat berlaku, gitu mau buat. Tu kok. Golongan ni jarang disebut dalam kitab. Sebab apa? Sebab sesak pelik. Sesak pelik. Siapa Tuhan ni letak jahil? Tak sesak pelik tu orang panggil tu. Orang panggil apa? Sesak barak. Ada sesak barak. Ni bukan sesak barat ni, sesak barat timur ni. Sesak pelik ni. Siapa ke Tuhan tu jahil? Tu kafir. Ni menafikan kehendak Allah serta menafikan tahu Allah. Ni dikenali dengan nama Qadariyah. Ni nak letak nama Qadariyah. Tetapi kita biasa sebut Qadariyah ni hak regu Jabariyah, bukan gitu. Ahli Sunnah wal Jamaah Qadariyah Jabariyah itu pada persoalan ikhtiar dan usaha, bukan pada persoalan
Allah tidak menentu dan Allah tidak tahu. Kan kita kan biasanya bicara ahli sunnah wal jamaah, kemudian satunya Jabariyah dan satunya Qadariyah. Tu pada persoalan ikhtiar dan usaha hamba. Patut ni Qadariyah mana pula ni? Hak menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah. Ni Qadariyah lain. Dia ada dua Qadariyah. Dua Qadariyah. Ni kata nak ambil nama, ni nak ambil nama. Hak nama ni kena catatlah sikit. Kalau nak ingat nama tu. Dia Qadariyah hak saya bicara tadi, yang menafikan kehendak Allah, yang menafikan tahu Allah ni dikenali dengan Qadariyah mutaqaddimun. Disebut sebagai Qadariyah mutaqaddimun. Apa makna mutaqaddimun? Qadariyah ni timbul di awal Islam. Mutaqaddimun ni hak timbul dulu-dulu lagi. Satu lagi dia panggil Qadariyah mutaakhirun, Qadariyah yang timbul kemudian. Dia. Jadi Qadariyah yang menafikan kehendak dan tahu Allah ni timbul sebelum daripada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Timbul dah ni. Tapi fahaman ni pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Ada kata pupuh, mati fahaman ni sebelum lagi lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijri. Imam Syafi'i terlahir 150 Hijri. Jadi fahaman ni timbul sebelum tu lagi. Ni dia panggil Qadariyah mutaqaddimun dia panggil. Ataupun dalam kitab disebut Al-Qadariyatul Ula. Satu lagi Qadariyahnya Al-Qadariyatul Thaniyah. Qadariyah yang pertama, Qadariyah yang kedua. Ni nak beza ni antara dua Qadariyah ni. Satu Qadariyah yang timbul di awal Islam, ataupun dipanggil Al-Qadariyatul Ula, Qadariyah hak mula-mula, hak nombor satu. Satu lagi dia panggil Qadariyah mutaakhirun, hak timbul kemudian, ataupun dikenali dengan Al-Qadariyatul Thaniyah, Qadariyah yang kedua. Boleh tak? Jadi Qadariyah mutaqaddimun ni Qadariyah hak timbul sebelum masa Imam Syafi'i lagi ni. Hak inilah Qadariyah yang menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah. Hak ni kafir. Menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah. Allah tidak menghendaki dan Allah tidak tahu. Ini kafir. Kemudian nama Qadariyah ni atas pandangan yang mengatakan kehendak Allah tu qadar. Kehendak Allah tu qadar. Jadi golongan yang menafikan qadar takdir, menafikan qadar takdir. Jadi oleh kerana melampau dia menafikan qadar takdir, ulama kita nak kenal bubuh nama qadar takdir. Ni pandai ni. Qadariyah ni sepatutnya golongan yang berpegang dengan qadar takdir. Tiba-tiba Qadariyah ni letak kepada golongan yang tolak qadar takdir. Sebab apa dia gitu buh nama qadar takdir kepada orang tolak qadar takdir? Dah tolak berat sangat buh nama qadar takdir ke dianya. Nak kenal je ni. Bukan mereka buh nama mereka gitu. Ulama ahli sunnah nak kenal puak tolak qadar takdir, tolak kehendak dan tahu Tuhan ni buh nama qadar takdir lah ke dianya, maka timbul Qadariyah. Sepatutnya Qadariyah ni orang hak berpegang qadar takdir lah patutnya. Qadariyah golongan yang dibangsakan kepada takdir. Tiba-tiba letak nama Qadariyah kepada orang yang tolak takdir. Pasal tu buh nama dia. Nak kenal, nak cang ni. Berat sangat puak ni, tolak takdir, tolak kehendak, tolak tahu Tuhan. Buh nama takdir lah ke dia. Qadariyah nama dia.
Faham tak? Tapi mereka tolak takdir. Tuhan tidak kehendak dan Tuhan tidak tahu. Oh, ni kafir. Ada ni. Tetapi hok ni jarang dibicarakan. Kalau dalam kitab sebut kata Mu'tazilah Qadariyah. Qadariyah ada dua, mutaqaddimun satu, mutaakhirun satu. Ataupun al-ula satu, as-saniyah satu. Kena kat mana dua ni? Bila disebut kata Qadariyah, dia kena kepada Qadariyah hak timbul kemudian, hak lawang Jabariyah. Tak kena kepada Qadariyah hak timbul di awal Islam. Sebab tu orang tak cara tu kafir tu. Kehendak pun tak ada Tuhan, tahu pun tak ada Tuhan, jahil jadi Tuhan ni. Faham tak? Jadi sebut kata Mu'tazilah Qadariyah. Kita ingat dah ngaji Qadariyah ada dua. Hak mana ni? Kena kepada hak nombor dua. Qadariyah mana? Qadariyah lawang Jabariyah. Pada persoalan ikhtiar dan usaha. Ni nak cakap. Melainkan kalau dia disebut, dia kait. Puak-puak Qadariyah yang menafikan takdir. Barulah kena puak ni. Puak kafir ni. Kalau sebut golongan Qadariyah yang menafikan takdir. Ni menafikan takdir ni, dia menafikan kehendak dan tahu Allah. Ni kafir. Kalau disebut gitu. Kalau sebut kata Qadariyah saja, kena kepada hak lawang Jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Faham tak situ? Jadi yang kita sebut Qadariyah ni, Qadariyah lawang Jabariyah pada persoalan ikhtiar usaha. Bukan Qadariyah hak tolak takdir, tolak kehendak, tolak tahu Tuhan, bukan. Hak tu dah cerita dah tu. Siapa ke Tuhan pun tak tahu ni, memang kafir terang-terang lah. Melainkan kalau disebut golongan Qadariyah yang menolak takdir Tuhan. Ni Qadariyah yang menafikan kehendak dan menafikan tahu Tuhan, hak timbul di awal Islam, yang pupuh kata setengah pada masa Imam Syafi'i kita, kata setengah sebelum masa Imam Syafi'i kita lagi. Ni Qadariyah hak kafir. Gitu. Hak kita duk cara sokmo-sokmonya adalah Qadariyah lawang Jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Mana ikhtiar usaha, kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah hamba ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha hamba tak boleh bekah, bukan diri ikhtiar usaha tu pun datang daripada qada dan qadar Allah. Itu kita ahli sunnah. Jabariyah tak ada. Hamba tak ada ikhtiar usaha, tak ada. Itu Jabariyah. Hakiki memanglah tak ada, tapi di pegangan dia pun tak ada juga. Zahir batin tak ada. Kita di zahir kita peganglah hamba ada ikhtiar usaha. Di batin hakiki tak ada ikhtiar usaha hamba. Jabariyah ni zahir batin dia tak pegang ikhtiar usaha. Tak ada ikhtiar usaha. Di segi pegangan pun tak ada, di segi hakiki pun tak ada. Itu Jabariyah. Qadariyah ni zahir batin hak kita ikhtiar usaha. Tu Qadariyah. Kita berpegang ada ikhtiar usaha kita yang berkah. Tu Qadariyah. Ni kita sebut Qadariyah ni bab ikhtiar usaha. Zahir batin. Zahir ni hak pegangan kita. Hak batin hak hakiki. Kita ahli sunnah, kita berpegang ada ikhtiar usaha pada zahir saja. Pada batin hakiki memanglah tak ada hak Tuhan belaka. Jabariyah ni pada pegangan pun dinafikan ikhtiar usaha. Hak hakiki memang tak ada sungguh lah ikhtiar usaha ni, tapi tak pegang pada itu. Tu Jabariyah. Qadariyah ni zahir ada ikhtiar usaha, batin pun ikhtiar usaha. Mana apa ni? Berpegang ada ikhtiar usaha, dan ikhtiar usaha itulah yang berkah. Ni Qadariyah. Tapi Qadariyah ni sendiri kena ingat pula, ikhtiar usaha berkah ni bukan berkah sendiri, dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Situ Qadariyah ni ikhtiar usaha berkah,
Tapi bukan beri bekah mutlak 100%. Beri bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Yang ada ni. Ini di kita ni ada kudrah, ada tenaga. Zahirnya kudrah, tenaga, rank di kita ni mari daripada kita makan, kita jaga kesihatan. Maka kita ni pun gagah bertenaga. Tapi gagah bertenaga ni Allah yang bubuh. Allah yang bubuh. Sampai masa kudrah, tenaga yang Allah bubuh di kita ni lah yang beri bekah. Kata Qadariyah. Kalaulah kudrah tenaga di kita ni bukan mari dari Tuhan, kemudian diri tenaga tu sendiri bekah, tu bukan Qadariyah, tu KPI ijma' ulama tu kan Qadariyah. Qadariyah ni kita beri bekah dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Tu Qadariyah. Pandangan muktamad tak hukum kafir, sebab walaupun kita beri bekah sendiri tapi dengan kudrah yang Tuhan letak di kita. Makna ada tak Tuhan situ sikit? Ada disakut sikit dengan Tuhan. Tapi adakah Tuhan beri bekah? Tak. Kita beri bekah ni tak ada sakut dengan Tuhan. Ada. Kita beri bekah dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Tak ada sakut sikit. Lepas tu pandangan muktamad kata tak kafir. Tapi ini akidah yang musyrik ni. Sebab apa? Sebab tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah letak gagah di hamba, siap perbuatan Allah. Perbuatan gagah di hamba pula dah yang beri bekah. Atau panggil keesaan pada perbuatan gitu. Tak lah tu panggil syirik tu. Ada ni. Tapi ini akidah sesat. Tapi pandangan muktamad tak hukum kafir. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu bekah. Dia kalau kudrah ni kudratun. Jadi sepatutnya kudriyatun lah. Mu'tazilah kudriyatun. Tak ada orang sebut gitu. Tak ada. Kalau hak Qadariyah, hak kafir, hak timbul di awal Islam tu padang dia menafikan takdir. Maka nama dia takdir lah nama dianya. Qadariyah. Puak takdir. Sebab apa? Sebab puak ni menafikan takdir, menafikan kehendak Allah dan menafikan tahu Allah. Ni puak takdir ni. Letak nama. Hak ni berkait dengan kudrah di hamba. Maka nama sebenarnya Qadariyah lah. Tapi tak ada orang kenal dengan nama Qadariyah. Secara tasamuh, secara mudah-mudahnya orang panggil dengan Qadariyah. Jadi Qadariyah juga nama. Kalau ke sebenar Qadariyah lah nama. Sebab kudrah. Pada kudrah Tuhan letak di hamba, kudrah tu bekah. Qadariyah ni tak dikenali dengan Qadariyah. Lawan dia Jabariyah. Jabariyah bukan sepatutnya Jabariyah. Dia sepatutnya Jabriyah. Sebab Jabrun ni kita dipaksa. Dipaksa. Jabriyah lah. Tapi tu Qadariyah, Jabriyah jadi lain bunyi. Berbagai atas lah. Dia panggil musyakalah. Nak bunyi serupa. Qadariyah, Jabariyah. Pada sepatutnya Jabriyah. Ni timbul-timbul nama ni lah. Patut Jabriyah ataupun Jahmiyah. Jahmiyah sebab pengasas Jabariyah ni Jahmun bin Safwan yang mengasaskan Mu'tazilah Jabariyah ni Jahmun bin Safwan. Lepas tu Jabariyah terkadang dikenali dengan nama Jahmiyah. Tadilah sebab letak nama sebab pengasas dia Jahmun bin Safwan. Nama puak ni puak Jahmiyah. Tapi jarang sebut. Orang sebut dengan Jabariyah. Jabrun. Mana apa ni? Kita tak ada apa-apa. Gitu. Tak ada apa-apa. Kita dikerasi. Kita dipaksa. Itu Jabariyah. Ataupun kita sebut dengan Jabariyah. Itu nama dia. Tapi hakikinya memang kita dipaksa. Itu pada hakiki. Pikuk ke mana pun kena pegang. Kita ada pilihan dalam perbuatan. Walaupun pilihan dalam perbuatan kita tu pun hakikinya terikat hak qada Tuhan juga. Jadi
Qadariyah lawan Jabariyah pada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha, dan kita pun berpegang Tuhan letak kudrah di hamba, tetapi sampai saat memberi berkah Allah, bukan kudrah di hamba memberi berkah. Ini kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga kena mati molek, bukan setakat ikhtiar usaha itu tak beri berkah. Dengan kudrah yang Tuhan letak kita, bahkan diri ikhtiar usaha tu pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab rukun iman kita yang keenam sekalian qada dan qadar. Sekalian termasuk pilihan kita pun qada dan qadar, termasuk usaha kita pun qada dan qadar. Kalau ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar, tak ada gapo kitanya, hakikinya memang kita tak ada gapo satu. Dah Jabariyah hakikinya memang Jabariyah. Tapi kenapa akidah Jabariyah salah? Sebab ia tak pegang pada zahir hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hakiki tak ada sekalipun. Kenapa berpegang pegang tak ada? Sebab dalam Quran bubuh kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah. Tuhan kata kami, maka kita wajib berpegang kami ada ikhtiar usaha. Tapi hakikinya segala-galanya alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Tu hakiki dia. Kenapa hak Tuhan belaka? Tiba-tiba Tuhan sandar kita, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan ditanya pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya. Tak boleh jawablah tu. Memang tak boleh jawab tu. Ada hak dia. Ada hak dia. Tanya-tanya jawab dulu. Lepas tu tak boleh nak jawab dah. Jawapan dia la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan ditanya pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhir. Lekatlah tu. Lekatlah, tak boleh nak pergi lah. Cakap tu je. Ni orang tak boleh nak terima ni. Dia kalau boleh nak tanya biar rapat dinding, ada hak dia. Ada hak dia. Tapi setakat boleh perjelas, kita perjelas. Sekat ni je. Sekat tu sudah lah jadi. Ada ni. Dalam kitab tu dia banyak dah kitab. Tanya perkara ni, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Yang ditanya pekerjaan Allah, kamu yang akan ditanya pada hari akhirat. Ni ayat Quran. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, ayat Quran. Tapi digunakan sebagai jawapan kepada persoalan yang tak ada jawapan. Nak jawab ke ni? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Dah hak dia belaka, apa pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah, kami apa lagi dah tak ada kami ni. Apa Tuhan sandar ke kita? Sebab di kita Tuhan letak akalan boleh memilih. Di kita Tuhan letak tenaga yang boleh menggerakkan tubuh badan buat ibadat. Patut akalan memilih tenaga yang menggerakkan tubuh badan sendiri ke? Dah Tuhan juga. Tuhan juga tak ada peranan apa-apa. Tak ada. Dah akalan ni, IQ ni, makhluk tak ada peranan. Hak Tuhan belaka, Allah Rabb kan. Hak dia belaka. Lepas tu tenaga tubuh di kita ni, hak Tuhan belaka tu, makhluk tak berkah. Dah kalau gitu IQ pun tak berkah. Tenaga pun tak berkah. Lepas tu mari mana? Mari hak Tuhan lah, sebab Tuhan Rabb. Allah Ta'ala ni Tuhan. Dah kalau gitu apa nak mudu kami sembah? Tu kata la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun tu. Hak ni kalau dok patuh seumpama tu akan jadi punah. Dia nak pergi tanya juga perkara yang dilarang. Ini yang Nabi kata bila bicara bab qada qadar, fa'amsiku, tahan diri kamu daripada nak mengorek-ngorek. Jangan. Nabi SAW pernah terserempak dengan sahabat yang duduk bahas bab qada dan qadar. Nabi SAW merah
Nabi SAW marah sehingga kan merah muka Nabi yang mulia. Nabi pun sabda, ambi haza umirtu, ambi haza ursiltu ilaikum. Ni ke diperintahkan kamu? Ni ke diutuskan aku pada kamu nak korek-korek bab qada ni? Nabi larang. Tetapi kita kena perjelas dulu molek. Jangan awal-awal ni pening ni. Hak Tuhan belaka. Kita ada ikhtiar usaha. Hak Tuhan belaka, kita ada ikhtiar usaha tu macam belawang tu. Hak Tuhan belaka tak ada ikhtiar usaha. Kalau ada ikhtiar usaha kita, tak ada lah Tuhan belaka. Kan belawang tu kan pening. Hak pening tu nak dia kata. La ilaha illallah pula pening nak pulaknya. Kena perjelaskan menjadi tak pening. Perjelaskan pun ada tangga dia, ada hak dia. Ada sempadan, ada batasan dia. Kenapa berpegang hak Tuhan belaka? Kita kenal lah hak Tuhan belaka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hak Tuhan belaka. Dan kenapa berpegang hamba ada pilihan dan perubatan? Oh, dalam Quran banyak sangatlah ayat bubuh di hamba. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Sana pada hamba belaka itu kan. Ayat Quran perintah kepada hamba, larangan-larangan kepada hamba. Jadi bila Allah perintah semayang kepada hamba, perintah puasa kepada hamba, perintah takwa, perintah taat kepada hamba, Allah larang tu, larang ni, larang ni, larang kepada hamba. Jadi kalau hamba tu tak ada peranan apa-apa, perintah larangan tu kena ke dak? Ada kena. Kalau 7 perintah 7 larangan kepada hamba yang tak ada benda, sebab tu hamba kena pegang ada ikhtiar usaha. Sebab Allah perintah ke hamba, sebab Allah larang ke hamba. Situ pula. Lepas tu hak kata ukut iman kena Tuhan belaka, alhamdulillahi rabbil alamin, hak Tuhan belaka, tu hakiki. Kemudian kenapa Tuhan sandar pada hamba yang tak ada apa satu? Kenapa Tuhan perintah ke hamba yang tak ada apa satu? Kenapa yang Tuhan larang pada hamba yang tak ada apa satu? Yang nak tanyalah kerjaan Tuhan. Sekata je lah. Bagaimana kita? Hak kita nak tanya lebih tu, ni serah ke Tuhan tu. Jangan duduk korek. Tapi hak setakat hak boleh kita susung ni, hakikinya Tuhan belaka. Rukun iman yang ke-6. Balik pada rukun iman ke-6. Balik kepada qul kullum min indillah. Kata oleh Muhammad Muhammad, sekalian perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu. Allah khaliq yang menjadikan sekalian perkara. Khaliqu kulli syai'. Kullu di situ kullu jami', sekalian. Bukan kullu majmu' sebahagian, bukan. Khaliqu kulli syai'. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah yang menjadikan sekalian perkara. Tu rukun iman kita yang ke-6. Lepas tu ayat sandar ke hamba, ayat 7 suruh ke hamba, ayat 7 larang ke hamba. Kerana tu saja kita pun ahli sunnah berpegang dengan ayat Al-Quran. Kita pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan pun tetap hak Tuhan belaka. Hakikinya tak ada. Gitu je. Ni golongan-golongan Mu'tazilah dia tak mau terima setakat tu. Sebab golongan Mu'tazilah ni dia banyak kepada akal semata-mata. Dia banyak pada akal. Al-Quran hanya diambil untuk mengkuatkan logik akal. Tu Mu'tazilah. Mu'tazilah dia akal. Usuluddin akal, Furu'uddin pun akal. Usuluddin dalam bab pegangan, sini tak boleh terima, ayat pun dipusing ke mana-mana pun. Tapi Mu'tazilah ni bukan Usuluddin bab pegangan, Furu'uddin pun bab cabang agama, hak perintah-perintah larangan tu. Hak perintah-perintah, ni perintah Allah ni. Perintah Allah ni dengan logik akal kita sekarang ni tak sesuai dah ni. Kan perintah Allah ni kan tak sesuai ni.
Tak kena dah dengan zaman sekarang. Masa Nabi bolehlah perintah ni. Zaman sekarang tak sesuai dah. Inilah Mu'tazilah. Dia panggil Mu'tazilah moden tu. Bukan Mu'tazilah baru. Mu'tazilah pasal Mu'tazilah dulu lah. Mu'tazilah moden ni kono-kono macam dulu tak ada. Tak lah. Mu'tazilah memang gitu. Bab pegangan ni akal. Bab hukum agama, bab furung agama, akal. Suruh semayang, boleh molek semayang molek. Suruh puasa, bagus. Kesihatan pun bagus ni, suruh semayang, suruh puasa ni. Bagus boleh. Pergi pada hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum bab janayat. Allah Ta'ala perintah Quran yang sama, faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Ni akal dia terima ni zaman lain ni mana boleh buat gini ni. Ni Mu'tazilah. Semayang rajin, puasa rajin, pergi Mekah tak ada orang lain, kau mau ke dia je. Tapi Mu'tazilah tu ni tak boleh terima, akal tak boleh terima. Jadi Mu'tazilah, apabila Quran perintah kepada kita, Quran larang kepada kita, maka kita ada pilihan dan perbuatan mutlak. Hak giang Tuhan letak IQ, hak giang Tuhan letak kudrah. Lepas itu Tuhan tak buat dah. IQ memilih sendiri, kudrah menggerakkan usaha sendiri dan menghasilkan kerja sendiri. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Mana ni? Dah Tuhan tuju suruh kita kan, Tuhan tuju larang kita kan. Maka kita sendiri yang memilih dengan IQ yang Tuhan letak. Kita sendiri buat dengan kudrah yang Tuhan letak. Tapi memilih bukan Tuhan buat dah. Berusaha bukan Tuhan buat dah. Tapi IQ Tuhan buat. Tenaga di hamba Tuhan buat. Sebab apa? Sebab akal tak akan terima suruhan Allah, akal tak akan terima larangan Allah kepada kita yang langsung tak ada apa-apa Tuhan belaka. Tak ada terima tu. Di Mu'tazilah dia lagi kepada pilihan IQ kita sendiri, usaha, tenaga yang ada di kita sendiri. Tapi IQ pun Tuhan bubuh, tenaga pun Tuhan bubuh. Ini Mu'tazilah. Logik akal tu. Kalau tak ngaji molek memang masuk perakak. Masuk perakak. Ni dok ni Tuhan tuju suruh kepada kita yang hakikinya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kita ni. Dah Tuhan tuju apa kepada kita hak tak ada daya upaya ni? Aqimus salah, diri oleh kamu akan semayang. Diri ke perintah pada siapa? Kepada kita yang hakikinya la haula wala quwata. Tak ada daya, tak ada upaya. Jadi hakikinya kita ni macam batang kayu je lah. Lah. Lepas tu tuju kepada umpama batang kayu supaya semayang. Tak ada nak terima akal ni. Tu Mu'tazilah. Kita sudahlah. Tuhan nak tuju suruh kepada kita hak hamba dia, hak tak ada gapa, kepada dia lah hak dia. Mu'tazilah dia hamba gitu, tak logik. Akal tak boleh terima. Ni boleh dibawakan sekarang ni pasal ni. Cuma kadang-kadang nak sebut akalan Mu'tazilah tu kadang-kadang serung, takut kita ni pula jadi balik pening mula. Berasa macam sedap Mu'tazilah. Rohok pula kitanya. Dah ahli sunnah ni boleh tanya tapi ada sempadan. Ni jadi. Jangan lakoh. Punah. Kalau pergi lakoh juga teratuk lah. Ada ni. Jadi sepadan sekat ni je. Jangan pergi ke depan. Pergi ke depan, masuk lubang. Dok pun teratuk kepala kita punah ganah jawapan dia. Itu ahli sunnah. Tapi Mu'tazilah tak akal. Oleh kerana Tuhan kata iyyaka na'budu, akan dikau kami semua. Daya upaya kami sendiri. Daya upaya kami sendiri. Tapi kami memilih pun IQ ni akal nak Tuhan bubuh. Kami buat pun kudrah tenaga Tuhan bubuh. Dia dekat dengan Tuhan situ.
Golongan ni awal-awal dulu ada dah ni. Sampai sekarang banyak golongan ni. Golongan Qadariyah ni banyak sekarang ni. Dan timbul juga di kalangan orang-orang yang bawa agama. Lepas tu saya duk sebut ulang-ulang kita kemah molek. Sebab apa? Sebab Qadariyah ni memang makan di akal. Memang logik di akal. Ada ni. Kalau orang-orang yang bukan aliran agama ini ceramah mereka. Tapi yang malangnya terkadang ada juga orang aliran agama berfahaman seumpama ni. Sebab apa? Sebab dia tak mantap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia pun pakai logik akal. Dia nak lari daripada akidah Jabariyah. Nak lari daripada akidah Jabariyah, hamba tak ada gambar satu. Hakikinya betul, tak ada gambar satu. Dia nak lari daripada akidah Jabariyah, hamba tak ada gambar satu. Dia pergi telajak pada akidah Qadariyah. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita memilih sendiri, kita melakukan sendiri. Kita memilih sendiri dengan IQ yang Tuhan bubuh di kita. Kita buat sendiri dengan tenaga Tuhan bubuh kita. Bukan hak Tuhan dah. Tuhan hanya tahu sahaja. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Gimana? Ni hak banyak sekarang. Habis. Cuma kita tadi bukan nak cerita hak Qadariyah, Jabariyah. Kita nak cerita hak bab menafikan kehendak Allah. Menafikan kehendak Allah. Hak Qadariyah mutaqaddimun tu kita tu sebenarnya sekarang ni. Sebab tajuk sekarang ni hak mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Ada ni cerita ni. Ada sesuatu yang tak ada kehendak Allah ni, tak ada kehendak dan tak ada tahu. Tu. Qadariyah mutaqaddimun. Al-Qadariyatul ula. Ni. Cuma kita pergi pada contoh, pergi kepada Qadariyah yang kedua. Qadariyah mutaakhirun. Qadariyah as-saniyah. Hak nombor 2 ni. Hak lawan Jabariyah. Pada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Ni. Ni kita sebut sok modah ni pun. Tapi sebenarnya kita nak beza antara Qadariyah, hak bicara kita tak ada kehendak Allah dan tak ada tahu Allah. Ni hak Qadariyah, hak mutaqaddimun, hak kapi tu. Sebab apa? Sebab Tuhan jahil. Tuhan tahu bila lepas berlaku. Sama Tuhan dengan kita. Kita pun tahu juga. Dan berlaku tahulah kita. Sebelum berlaku kita jahil. Tuhan kita juga. Tuhan tidak kehendak dan Tuhan tidak tahu. Pandai dah. Ini hak bab hak lawan kepada iradah. Ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Boleh. Kemudian ni sebut dah berulang kali. Hak Mu'tazilah, hak mustahil. Kita ahli sunnah mustahil lah. Mustahil ada sesuatu berlaku yang tak kehendak Allah. Sesuatu tu baik dan jahat. Mustahil. Baik ke jahat ke berlaku tanpa kehendak Allah. Mustahil. Mu'tazilah dah. Hak baik betul kehendak Allah. Mustahil bukan kehendak Allah. Hak jahat tak ada kehendak Allah. Tu Mu'tazilah. Hak jahat tak ada kehendak Allah, tapi Allah tahu. Allah tahu. Hak Qadariyah mutaqaddimun tu baik ke jahat ke, kehendak pun tak ada, ilmu pun tak ada. Tu kafir. Hak Mu'tazilah ni hak baik, kehendak dan tahu Allah. Hak jahat Tuhan tak kehendak, Tuhan hanya tahu je. Dia gitu. Hak jahat. Hak jahat Tuhan hanya kehendak. Hak jahat Tuhan tidak kehendak, Tuhan hanya tahu. Seseorang buat maksiat, seseorang kufur kepada Allah, itu bukan kehendak Allah, itu bukan ketentuan Allah, itu bukan qada Allah. Allah hanya tahu seseorang tu akan memilih melakukan perkara jahat dan perkara kufur. Tuhan tahu juga. Tak nafi tahu. Nafi tahu kafir. Perkara jahat Tuhan pun tak tahu yang berlaku, tu kafir. Perkara jahat Tuhan tak kehendak, itu Mu'tazilah.
Tuhan tak kehendak. Kita pilih sendiri. Berhasil perbuatan jahat tu, Tuhan buat pula dah kudrah. Kata pelik sungguhlah. Ni Mu'tazilah. Adapun perkara jahat Tuhan tak kehendak, sampai masa berlaku Tuhan tak buat, kita buat dengan kudrah Tuhan letak kita. Jadi dua Mu'tazilah situ. Satu Mu'tazilah menafikan kehendak jahat, satu Mu'tazilah menghasilkan kerja pun bukan hak Allah, hak kudrah hak Tuhan letak di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah pula situ. Jadi dua kali Mu'tazilah. Se-Mu'tazilah berpadan dah. Dosa yang sebesar-besar dosa, amal ibadah tidak diterima. Ni dua Mu'tazilah ni pula. Hak Qadariyah, hak kafir, tak ada kehendak baik jahat, dan Tuhan tak tahu perkara baik akan berlaku. Hak Mu'tazilahnya, hak baik Tuhan kehendak dan Tuhan tahu, hak jahat Tuhan tidak kehendak tapi Tuhan tahu. Kemudian hak satu laginya, hak saya sebut dah berulang-ulang kali, hak timbul baru sekarang, baik ke jahat ke tak ada kehendak Allah, setakat Allah tahu saja. Mu'tazilah hak baik kehendak Allah, hak jahat bukan kehendak Allah. Hak ni baik jahat pun bukan kehendak Allah, tapi Allah Ta'ala tahu. Qadariyah kafir, kehendak pun tak ada, tahu pun tak ada. Mu'tazilah hak baik kehendak dan tahu Allah, hak jahat Tuhan tidak kehendak, Tuhan hanya tahu. Timbul sekarang baik ke jahat bukan kehendak Allah, tapi Allah Ta'ala tahu. Tak macam Qadariyah hak kafir tu, dia menafikan kehendak dan tahu. Ni dah ni, mereka hanya menafikan kehendak tapi tak menafikan tahu. Baik jahat pun Tuhan tidak kehendak, Tuhan hanya tahu. Ni berat daripada Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat kehendak Allah tapi tak menafikan tahu. Ini timbul. Hak saya biasa sebut ulang-ulang tu, dia bahagikan takdir kepada dua. Ni boleh buka dalam YouTube. Boleh buka dalam YouTube. Orang Malaysia pun ada, orang Indonesia pun ada. Dua takdir. Satu takdir mutlak, satu takdir ikhtiari, dia bagi. Takdir mutlak ni hak tak ada campur tangan kita. Hak tak ada campur tangan kita. Tak ada. Mana? Tuhan buat langit, tak ada campur tangan kita. Tuhan buat bumi, tak ada campur tangan kita. Tuhan buat siang malam, tak ada campur tangan kita. Tuhan melahirkan kita pun tak ada campur tangan kita. Walah kalau ke situ lahir ada campur tangan kita lah. Kan suami isteri kan buat. Tak ada campur tangan kita, dia kata. Kemudian mati kita tak campur tangan kita kok. Mati apa-apanya? Mati kita bawa kereta, kita buat gapa-gapa jadi berlaku musibah, jadi mati. Tak ada campur tangan kita. Hak tu hak takdir Tuhan mutlak, tak ada campur tangan. Tapi kalau fikir pula, lahir tak ada campur tangan orang ni. Kalau hak tu duduk seorang klik-klik tak beranak kau. Tak ada campur tangan mana? Dia tak ada campur tangan. Kemudian lepas daripada kita lahir, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menghendaki, Allah hanya tahu. Ini. Baik jahat pun Allah hanya tahu, Allah tidak kehendak. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Ni akal dia pula kata, sebab apa kita dibebaskan sebebas-bebasnya? Ni Tuhan bubuh dah sini ni. Kenapa kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya? Tak terikat kehendak Allah, sebab kita akan disoal pada hari akhirat. Kalau kehendak Allah juga, kenapa Tuhan soal kita? Kenapa kamu tak semayang? Aku tak semayang, engkau yang kehendak kan tak? Kalau kira kenapa kamu tidak tutup aurat? Allah buat kan tidak tutup aurat. Apa tanya kita? Sekarang ni Tuhan tanya kita kan. Maka kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita memilih sendiri nak semayang ke, tak mau semayang ke, nak tutup aurat ke, tak mau tutup aurat ke. Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, Allah hanya tahu. Ini hak timbul sekarang. Ini berat daripada Mu'tazilah.
yang menafikan perkara jahat. Baik jahat tak ada kehendak Allah. Tapi dok sama dengan qadariyah kafir. Sebab qadariyah kafir tak ada kehendak dan tak ada tahu. Ni ada tahu, cuma tak ada kehendak. Oh, ni memang sesat juga. Tak ada kehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki iradah, kehendak, ketentuan. Tak ada kehendak macam mana pula? Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala melakukan akan barang yang ia kehendak. Kemudian barang yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tahu. Apa kita tahu? Ni tak ada kehendak ni. Ni kata sesat. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan mula-mula Tuhan engkau ya Muhammad, Rabb engkau, Tuhan engkau ya Muhammad, menjadikan akan barang yang ia kehendak, wa yakhtar, dan barang yang ia pilih. Ni. Ini kodok-kodar ni. Tiba-tiba kodok-kodar hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, melahirkan kita, mematikan kita. Hak di tengah kehidupan kita 40, 50, 60, 70 tahun tidak ada. Allah hanya tahu je. Tak ada kehendak Allah, tak ada qada Allah. Berhasil pekerjaan dia kata dengan keizinan Allah. Maksud apa izin Allah? Allah buat ke Allah dah buat, dah tahulah tu pula ni. Hak ni hak orang bawa ajaran seumpama ni dalam rakaman-rakaman, kena taubat betul benar, dan kena arahkan supaya rakaman tu dipadamkan. Kalau tidak, berpanjanganlah di bawah akidah yang sesat kepada orang ramai. Sebab orang-orang ni orang-orang yang di menjadi ikutan kepada masyarakat. Masyarakat pula orang tak ada asas ilmu akidah. Memang logik dengan akal. Memang logik. Tak logik ke kalau dah kita terikat dengan qada dan qadar? Lepas tu soal kita pula, kenapa kamu tidak beriman? Dah tidak beriman, Allah tentukan. Kenapa kamu tidak taat? Tidak taat, Allah tentukan. Tanya buat apa lagi? Ada ni kan logik tu. Takut nak cerita hok logik akal Mu'tazilah ni makan. Tak, kita sudahlah. Tuhan nak buat belaka, Tuhan nak soal apa nak dia, macam main pula. Main kalau kita pakai akal kita, Tuhan mana ada main, semuanya ada hikmah belaka. Kata je kitanya hikmah apa, Tuhan yang menentukan. Berlaku Tuhan soal kita, yang duk tanyalah hikmah Tuhan maha mengetahui. Tuhan buat tidak sia-sia. Dah kat mana tu tidak sia-sia, jangan duk korek lah. Kalau ada pesen ni nak kelah bakali, ambil tali lah ikat. Tak ada nak jawab. Betul lah tak ada nak jawab. Jangan duk korek bab ni. Kalau tu tak nak jawab, ikat lah. Tak tanya benda-benda apa. Mana sakat ni sudahlah. Dak puati. Ayuh lah. Sebab itulah kita dalam bab ni, sebelum anak-anak kita tu panjang akalan, kita mati dulu dengan akidah kita, rukun yang kena. Sebelum akalan dia panjang. Dan akalan dia panjang, soal dia banyak, dia masuk pula dengan ajaran-ajaran dari YouTube hok terpesong tadi yang memang logik dengan akal. Kita nak betul balik kau, payah dah lah. Ada ni. Mana kita banyak perkara. Kalau kita nak soal, kenapa malaikat catat amalan kita? Kalau tak tahu belaka, catat buat apa lagi? Contoh, kenapa Allah nak hisab lagi, nak mizan lagi? Tuan tahu belaka dah kan? Kenapa nak suruh niti-niti sirak lagi nya?
Bubuh sudahlah syurga nerakanya. Kalau nak main. Mana ni? Jangan soal lah kerjaan Tuhan. Sudahlah. Dah lah. Malaikat kiraman katibin tu lah. Kiraman katibin tu. Kalau dia catat buat apa? Tuan tahu belaka. Tak tahu apa lagi. Soal buat apa lagi dia masyar. Hisab, mizan buat apa lagi. Tak sudah tanyalah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tanya pelik-pelik tanya. Tanya pelik-pelik. Dia kata dah duduk dalam syurga lama-lama kan puas pula dia kata. Dah puas masuk neraka lah. Dia nak jawab lah pasal tu. Dia tidak tula je dia kata. Selama-lama pula. Selama-lama. Bukan 1000 tahun. Hak tula mana? Berbagai-bagai. Dah berbagai-bagai pun dah main duduk selama-lama tu. Puasang juga dia kata. Hak puas masuklah neraka. Neraka dia ada lagi bawah tu kan. Jangan. Ni mainan-mainan akalang pelik-pelik ni. Sebab kita tak tanam dengan ilmu akidah yang sebenar. Anak kita suci pada masa belum balik. Tapi kita tak tanam akidah, kita tanam ilmu dunia semata-mata. Ni dia pun orang kena. Agama nampak macam semayang. Agama nampak macam puasa, buat ngaji Quran, tutup aurah. Tu pun semayang bukan semayang ilmu pun. Semayang adat-adat gitu je, buat-buat gitu je. Tapi akidah macam mana? Tak deli. Dan ilmu apa yang kita tekan pada masa dia suci sebelum balik? Ilmu dunia lah. Ini bila kemudian ni jadi pelik-pelik. Pernah sekali orang tanya. Tanya dah Allah kata apa tanya gitu. Dah Tuhan boleh ke apa? Kalau diseksa dalam neraka sakit kita dah Tuhan boleh ke apa sebenarnya? Dia tanya. Allah nak jawab mana kita. Siang kawan tu. Selama-lama pulak tu kena bakar. Tuhan boleh ke apa? Dia tanya. Ada? Dia kata jenis korek ni. Padahal makhluk dia juga buat. Lepas tu selama-lama duduk seksa dalam neraka. Apa faedah? Ada. Tambah-tambah pula bab qada ni. Kadang-kadang soalan tu soalan yang tak boleh nak terima. Kadang-kadang tak boleh terima pun oleh kerana dia mungkin tak tergamuk ke mana, dia tak soal. Tapi kalau hak mengajar tu hak baru-baru balik pondok mengajar, dia boleh bangkang. Dia kata ustaz sianu ni tak ajar pun gitu dia kata. Memang hak disebut nama tu ajar tak betul akidah. Tapi dah orang jadi ikutan. Hak ni budak baru, ustaz baru habis ngaji pondok baru nak mengajar. Orang pun tak kenal mana, dak ajar bab qada Tuhan belaka. Pilihan perbuatan pok Tuhan juga. Ustaz tu ngajar pilihan perbuatan hak kita. Hak kita lah. Tak terikat dengan hak Tuhan. Kalau terikat dengan Tuhan kok, hak jahat terikat dengan Tuhan, lepas tu kita kena hukum zalim Tuhan. Ya, hak tu ajar seumpama tu. Kena lawan dalam kelas. Orang persoal dalam kelas. Sebut nama pun ustaz tu ngajar tak gitu memang kawan tu ajar salah. Ni ajar Tuhan belaka. Walaupun berpegang ada kita usaha, hak Tuhan juga kita usaha. Kalau gitu jadi pada dah. Ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah, mustahil. Kita akidah di sunnah wal jamaah, mustahil. Semua yang berlaku kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berlaku dengan tidak kehendak Allah, dengan tergagah, dengan lala, dengan lupa. Tidak ada kita bicara minggu lepas. Lala lupa tu lah. Dia dah setengah kitab, setengah pandangan. Lala lupa ni bukan lawan iradah. Dia pergi pada lawan ilmu. Ada.
Lala lupakan lawan ilmu. Macam kita kan. Tahu. Lupa dah lawan ilmu. Tahu, lala, tak ingat. Cerita semula baru mari ingat. Itu lawan ilmu juga tak kalau kita. Kan tak? Kita tahu. Sampai masa kita lalai. Lalai ni kita tak berapa pasti. Cuba kamu cerita semula. Dia pun cerita. Ya. Kita. Tu mana apa? Lalai. Lupa ni tahu. Memang tahu sungguh dah. Belajar sangat dah. Tak ingat terus. Tu dia panggil lupa. Habis. Itu sengah mengatakan lawan kepada ilmu. Bila kita lawan kepada iradah. Kalau Tuhan lala, Tuhan lupa. Kalau berpegang seumpama tu kafir lah. Tuhan pun lupa juga. Berlaku satu perkara, Tuhan lupa. Tu kafir gitu. Hak tak kehendak ni. Hak tak kehendak. Tuhan tak kehendak, tapi Tuhan tahu. Ni. Hak Mu'tazilah, perkara jahat Tuhan tak kehendak tapi Tuhan tahu. Hak faham timbul sekarang ni, baik pun Tuhan tak kehendak, jahat pun Tuhan tak kehendak, Tuhan hanya tahu. Hak qadariyah, hak kafir, hak timbul dia panggil qadariyah mutaqaddimun, qadaratul ula hak dulu tu Tuhan tidak kehendak, baik jahat serta Tuhan tak tahu. Hak tu kafir. Hak timbul sekarang baik jahat Tuhan tak kehendak. Kita tak terikat dengan kehendak Allah. Tapi Tuhan tahu apa yang akan kita pilih dan lakukan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita memilih sendiri, kita buat sendiri. Tuhan pilih sebab apa? Sebab ada dah sini IQ Tuhan letak dah. Tak payah Tuhan buat apa ada tu. Tenaga di kita Tuhan letak dah. Tak payah Tuhan buat dah. Mana apa? IQ kita sendiri memilih. Tenaga sendiri yang buat. Bukan lagi datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya tahu jua apa yang kita akan pilih baik dan jahat, apa yang akan kita lakukan baik dan jahat. Ni. Dia beza dengan hak qadari, hak kafir, tak ada kehendak, tak ada tahu. Tu kafir. Beza dengan Mu'tazilah, hak baik Tuhan kehendak dan tahu, hak jahat Tuhan tak kehendak tapi Tuhan hanya tahu. Dia gitu. Kemudian hak kita sebut tadi Mu'tazilah gegu dengan Jabariyah, tu hal lain. Tu bab ikhtiar usaha. Tu hak Mu'tazilah, hak Jabariyah, Qadariyah itu dalam bab ikhtiar usaha. Itu dia panggil Qadariyah mutaakhirun, hak timbul kemudian, ataupun dia panggil al-Qadariyatus Saniyah. Tapi sebut dah tadi, kalau sebut kata Qadariyah kena kepada Qadariyah hak nombor 2. Hak lawan kepada Jabariyah. Kalau disebut golongan Qadariyah yang menafikan takdir dan tahu Tuhan. Tu Qadariyah hak kafir, hak timbul di awal Islam. Ada ni. Mana Tuhan tidak takdir, Tuhan tidak kehendak serta Tuhan tak tahu. Itu Qadariyah hak kafir ijma' ulama. Jadi hak tak kehendak Allah ni kena bagi pula. Tak kehendak dan tak tahu. Tu kafir. Tak kehendak perkara jahat tapi Tuhan tahu, itu Mu'tazilah. Tak kehendak baik jahat tapi Tuhan tahu, orang ni timbul sekarang ni. Jadi tak kehendak mustahil kita ahli sunnah ni timbul bagai-bagai pula. Hak tak kehendak ni kita ahli sunnah jemaah ni mustahil timbul bagai-bagai. Tak kehendak serta tak tahu, Qadariyah kafir. Tak kehendak perkara jahat je tapi Tuhan tahu, itu Mu'tazilah. Baik jahat Tuhan tak kehendak tapi Tuhan tahu, nak timbul sekarang. Mana ni? Ini mustahil belaka di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Mustahil ada sesuatu dengan tak kehendak Allah. Mana tak kehendak Allah? Termasuk ada sesuatu dengan taklil mustahil, ada sesuatu dengan tabi'ah pun mustahil. Taklil ni kerana tumpang turu. Allah gerakkan tangan, cincin bergerak, bukan kehendak Allah. Tapi cincin bergerak hanya turut tangan yang digerakkan oleh Allah. Ni. Ini pun akidah yang terpesong. Sampai masa putus pisah yang bekas dengan tabi'ah, dengan semula jadi, bukan kehendak Allah. Ini pun akidah yang terpesong. Tapi terpesong dalam bab ta'lil, terpesong dalam bab tabi'ah ni pecah 2 pula peseng.
Hak terpesong pada bab taklil kerana tumpang turuk ni, ada hak kafir ijma' ulama, ada hak khilaf pada kafir. Hak tabi'ah semula jadi pula ada dua fahaman. Ada hak kafir ijma' ulama, ada hak khilaf pada kafir. Kita akan bicara semula tu. Cuma kita kena ambil molek hak dalam kitab Fatih Faridah ni. Mana kalau perlu kita buat catatan suku. Kalau kita dah sempat nak catat hak kita masuk kelas ni, kita boleh buka balik dalam hak FB. Yelah, kadang-kadang cakap ngajar ni laju. Tak dah nak catat, buka FB lah pula. Boleh apa ni? Boleh ulang dengar. Ke mana? Kita orang tua dak pandai gitu, kena pandai. Bukan kena waktu mustahil pandai ni. Kena pandai lah. Ada orang tua memang tak pandai, tapi terpaksa kena pandai. Duk ngaji. Akhirnya seorang diri. Dulu ada suami seorang diri, dan seorang diri tak boleh duduk rumah. Mak anak dakwi kena duduk pak anak akhir jeban KL tu lah. Dah nak duduk KL nak ngaji mana? Anak dia kata live FB. Tak reti, kena reti nak. Sekarang ni tak apa lagi tak reti pun, tapi kita nak kena reti juga sebab kita nak dengar ulang. Memang adalah. Mana boleh duduk rumah seorang gitu. Dulu ada suami, ada ayah ni, ayah mak anak okeylah. Dah ayah tak ada, takkan nak tengok mak seorang rumah gitu. Anak pun bagi duduk tempat dia Lepas tu cari tengok situ. Gitu je lah. Tu terpaksa kena pandai. Terpaksa kena jadi pandai. Sama juga kita pun kena pandai juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita pun nak dengar ulang-ulang. Cuma ada kata dah apa ustaz ulang pula, dia kata memang kita ulang sama. Bab ulang ni biarlah guna-guna pun kita ulang. Bab ulang memang saya akan ulang. Tak ajing lah seperti tahun lalu kita tak ajing lah. Ada orang kata tak payah ulang-ulang ustaz. Hak mana boleh hak nak dia lah. Senangnya gitu. Kita tambah gitu biar. Ada orang kan, tak payah ulang-ulang, dia kata hak mana boleh dia boleh, hak mana tak boleh dia tak boleh lah. Orang kata gitu. Kita kalau ngajar kampung ni, duduk pondok lain, ngajar budak-budak pondok lain, sekali jalan cukup lah. Sebab dia sehari-hari belah-belah kitab. Ilmu yang sama berulang-ulang kitab lain berulang juga, tapi kitab lain. Kita ni satu kitab, kita ulang-ulang satu kitab lah. Pondok dia tak ulang, tapi dia banyak kitab berbahasa benda yang sama. Tak ulang apa? Kalau ngaji kitab fiqh, bab air juga kitab mana pun, bab wuduk juga kitab mana pun, bab mandi wajib juga kitab mana pun, bab haid nifas juga kitab fiqh mana pun, dah ulang apanya. Kita ambil sifat 20, kitab Jawi, kitab Arab besar kecil pun sama je yang dihuraikan, cuma lebih panjang pembahasan. Mana ulang juga, tapi ulang dengan kitab lain. Kita duduk kampung ni tak ada kitab banyak, kitab se je. Hak se tu kita ulangnya. Sebab apa? Sebab iza takarrara tahaqqaqa. Bila ulang-ulang dia akan kejap insya-Allah. Gitu je. Ada ni. Sebab ada orang kata gitu, tak usah ulang. Nak dengar, suruh dengar FB, dia kata. Jangan gitu kata. Bukan semua orang boleh gitu. Yang kitanya hak akidah di sunnah kita kemah dah. Hak terpesong kita faham molek dah. Tapi seeloknya kita tahu dia punya nama-nama. Hak tadi tu qadariyah mutaqaddimun, qadariyah mutaakhirun, ataupun al-qadariyatul ula, al-qadariyatus saniyah, tu kena ingatlah tu. Ada ni. Lepas tu hak menafikan qada jahat, tidak menafikan tahu, menafikan baik jahat ketentuan Allah, tapi tidak nafi tahu. Tu pun kita kena amati molek, kita kena kemah molek. Kemudian hak ada sesuatu dengan taklil, kita akan baca semulalah. Ini semua mustahil belaka ada sesuatu dengan taklil, dan juga mustahil ada sesuatu dengan tabi'ah. Wallahu a'lam.